Ibu sudah pun tiba, jadi nanti sudah pun bertanya. Tibanya bermanis muka, tanda yang sambut gembira. Kini tiba waktu yang dinanti-nantikan, yaitu ucapan perasaan dari Tuan Pengarah. Majelis yang terhormat, mempersilakan Yang Besar Samsudin bin Abu Bakar Ketua Jabatan Pengajian Melayu menjemput Yang Besar Dr. Yahya bin Osman Kepala IT Kampus Ipoh bagi menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pelancaran bulan bangsa kebangsaan peringkat IT Kampus Ipoh bagi tahun 2020 pada pagi ini. Dengan penuh takzim yang dipersilakan. Melati kuntum tumbuh merata, sayang merbah di bumi cemara. Assalamualaikum, mulanya kata disembah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Muhammad Kadri bin Fadil Rahman, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Encik Samsudin bin Abu Bakar, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah kanan, pensyarah cemerlang, para pensyarah, staf-staf sokongan, barisan mahasiswa dan mahasiswi yang dikasihi, serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya berasa penuh kesyukuran kerana diberikan peluang untuk berucap di pagi yang indah ini sempena program pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat IPG Kampus Ipoh di bawah anjuran Jabatan Pengajian Melayu. Tahniah diucapkan kepada Jabatan Pengajian Melayu. Tuan-tuan, kalau lihat hari ini saya berbaju purple, mengambil penghayatan bersama kepada penganjuran yang dilaksanakan pada hari ini. Namun demikian, harus berhati-hati kerana kalau Sultan Perak hadir bersama amat dilarang. Kalau di Indonesia pula, kalau jejaka tidak ada apa-apa, tetapi kalau wanita, awas, kerana ia menunjukkan anda dalam keadaan balu. Maknanya anda sedang mempromosi untuk menerima sesiapa saja untuk meminang. Saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk mengucapkan tahniah kepada Jabatan Pengajian Melayu kerana pada baru-baru ini telah berjaya melaksanakan acara berbalas pantun peringkat antarabangsa yang bersama-sama menganjurkannya ialah UPM, UPSI, UMSU Muhammadiyah di Sumatera Utara dan juga bersama-sama dengan Guangdong University of Foreign Study di Republik China. Yang paling menariknya, kita walaupun disertai oleh universiti awam daripada dalam dan luar negara, tetapi IPG masih mengungguli dengan sebagai juara daripada IBDA. Dan IPG Kampus Ipoh walaupun tak berjaya tetapi masih lagi tempat yang kedua. Kira IPG itu tak apalah, masih lagi IPG. Kedua, saya juga ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada Jabatan Pengajian Cina kerana telah berjaya juga pada malam selepas acara berbalas pantun telah melaksanakan dengan jayanya Pesta Tanglong di peringkat bukan saja bersama-sama dengan hanya warga IPG, tetapi IPG luar turut bersama-sama, termasuk daripada Universiti Jinan. Jadi juga kita kata sebagai antarabangsa.
Dan saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada kumpulan pelajar dan juga pensyarah daripada pengajian Cina, kerana insya-Allah pada minggu depan akan menerima anugerah, iaitu anugerah Bintara dalam pertandingan inovasi peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh IPGM dalam The Mind ataupun Minda Inovasi Dinamik. Jadi tahniah kepada kumpulan dengan ciptaan kaligrafi yang boleh dipelajari oleh semua bangsa. Dan IPG juga sebenarnya, peringkat IPG, peringkat kampus juga adalah pemenang anugerah citra. Ya, tahniah kepada IPG kampus Ipoh. Sebenarnya tuan-tuan, setiap kali VVIP datang ke IPG kampus Ipoh, saya selalu bisikkan kepada VVIP bahawa kami punya kumpulan Kompang adalah merupakan kumpulan yang multiracial. Dan apabila mereka lihat, mereka merasakan bahawa inilah satu keunikan IPG Ipoh. Bahkan baru-baru ini dengan kehadiran TKPPM, Rektor menyaksikan perkara yang sama. Jadi tahniah kepada kumpulan Kompang dan juga jurulatih. Bulan Kebangsaan merupakan program yang memfokuskan kempen Cintai Bahasa Melayu yang dipelopori penganjurannya oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tujuan utama pelaksanaan program ini adalah untuk mendidik masyarakat yang berbilang bangsa, khususnya di Malaysia, agar dapat menyemarakkan dan seterusnya memertabatkan bahasa kebangsaan negara tersebut dalam pelbagai aspek dan bidang yang boleh memajukan ke arah kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kelas dunia yang praktikal dan realistik. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, bahasa Melayu ini kalau dirankingkan dalam kedudukan yang nombor 5 di dunia. Dan kalau mengikut James Colling, UKM, orangnya orang Amerika tapi tak pernah bercakap bahasa Inggeris. Dan kita pernah menjemput beliau ke sini. Dalam satu kertas kerja yang menyatakan bahawa ada pihak menyindir bahasa Melayu. Kononnya bahasa Melayu ini adalah merupakan bahasa campuran. Bahasanya pinjam-pinjam sahaja. Semuanya anggapan ini, sindiran ini adalah merupakan sebenarnya mereka ragu tentang relevannya bahasa Melayu. Kalau kita menyelusuri sejarah, pada 1847 satu filem kartun animasi yang bernama Sandukan The Great. Kalau tuan-tuan pernah tengok animasi tersebut, pada 2-3 tahun yang lepas pernah disiarkan di TV. Dan ini sebenarnya animasi ini diterbitkan di Eropah sejak tahun 1884. Di manakah sumbernya? Sumbernya adalah merupakan sandukan ini adalah merupakan panglima di Borneo, yang mana terkenal dengan satu istilah Perancis, La Tigre de la Malaysia. Maksudnya rimau Malaya. Jadi oleh yang demikian, penguasaan ataupun elemen Melayu ini sudah terkenal dalam kalangan sastra, bukan sahaja di kalangan Timur tetapi di Eropah. Bahkan kalau mengikut Profesor Dr. Sri Saleh Jaafar menyatakan lingkungan bahasa Melayu tu penuturnya, kalau di utara sampai di Taiwan, kalau di selatan sampai ke New Zealand, kalau di timur sampai Easter Island, dan kalau di barat sampai ke Madagaskar. Itulah ruang lingkup penutur bahasa Melayu yang mana kita ada dalam kalangan kita merasakan bahawa tentang kelemahan, ketidakrelevanan bahasa Melayu. Tetapi kalau kita menelusuri sejarah, maka inilah ruang lingkup taklukan bagaimana jauhnya, luasnya penutur-penutur bahasa Melayu. Sesungguhnya orang Melayu ini sebenarnya telah lama dikenali di dunia melalui karya-karya sastra
baik di barat maupun di timur. Kalau di barat dengan saya sebut tadi Sandokan, kalau di timur dengan Mole ataupun Kunlun, yang mana pengaruh ini telah berada di negara China, dan kalau di India dan di Eropah, Hang Tuah. Jadi inilah adalah merupakan elemen-elemen pengaruh bahasa Melayu yang dalam kalangan kita merasakan bahawa bahasa Melayu ini adalah merupakan bahasa campuran ataupun pinjaman. Batang Halban dibawa ke Huma, hendak dirikan sebuah taman. Bahasa kebangsaan milik semua, kita ungkapkan sepanjang zaman. Program bahasa kebangsaan dijalankan sepanjang bulan Oktober setiap tahun di negara kita. Tujuannya adalah untuk memantapkan, memperkukuhkan dan mempamerkan jati diri dan citra bangsa Malaysia, menguatkan rasa megah terhadap bahasa kebangsaan, mengerat dan memperkukuhkan perpaduan bangsa melalui bahasa kebangsaan, menyemarakkan peranan bahasa kebangsaan sebagai tonggak pembinaan negara bangsa. Jadi kedudukan bahasa Melayu ini memang telah diperakui dan dijamin oleh Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan sejak kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tanggal 31 Ogos 1957, dan juga semasa pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Kemajmukan Makau, bangsa dan budaya yang mencorakkan sifat kependudukan Malaysia yang menjadi cabaran unik ke arah kemampanan perpaduan dan kemampanan identiti nasional melalui perantaraan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan. Menurut pakar bahasa iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim, profil kebahasaan seorang warga Malaysia mestilah menguasai bahasa kebangsaan sendiri, menguasai bahasa Inggeris, dan sekiranya boleh menguasai bahasa ketiga dan keempat. Jelasnya, bahasa kebangsaan lambang kedaulatan negara dan jati diri bangsa. Identiti nasional perlu diperkasakan sejak kecil dan ianya mempunyai kaitan dengan rasa bangga dan rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan dan negara ini. Kita berhadapan dengan cabaran memperkasakan identiti nasional dalam era baru, dalam abad ke-21, dan ini termasuklah juga dalam era globalisasi, era sains dan teknologi, yang ini untuk meningkatkan perpaduan serta kepentingan bahasa. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pusat pengajian tinggi seperti IPG, kita perlu mengambil bahagian untuk turut serta berperanan dalam memertabatkan dan melaksanakan penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi dan menggunakan terma bahasa yang sesuai dan sepatutnya. Pada masa ini, penggunaan bahasa Melayu perlu dipertingkatkan penggunaannya agar menjadi amalan masyarakat berinteraksi dan berhubung menggunakan bahasa Melayu yang tidak bercampur aduk. Identiti seperti ini ada kaitannya dengan identiti bahasa dan bangsa yang tidak boleh dijual beli. Saya ingin memohon terutama kepada para pelajar yang berbangsa India dan Cina untuk sebenarnya memantapkan penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi. Kadang-kadang kita malu apabila pelajar-pelajar kita di dalam satu majlis di khalayak, yang mana apabila ditanya ini daripada mana, IPG Ipoh, tetapi apabila berkomunikasi amat-amat tidak menggambarkan mereka dalam kalangan ataupun duduk di institut pengajian tinggi. Bahkan kadang-kadang kita dengar
yang apek di pasar, lagi cantik lagi bahasa dan menguasai bahasa tersebut. Dan pelajar kita ini sepatutnya lebih bagus penguasaan bahasa. Dari segi pelatnya tak ada. Kita harus merasa malu. Kerana apa? Apabila kita mengadakan program anak muda pencinta bahasa Melayu yang melibatkan Universiti Guangdong di Republik China, bahasa yang mereka gunakan amat baik dan kita amat kagum. Sedangkan environment mereka, bi'ah mereka, persekitaran mereka adalah di kalangan orang yang berucap bahasa yang bukan Melayu, tetapi mereka boleh menguasai bahasa Melayu dengan begitu lancar dan baik. Pengucapan dan juga penyebutannya betul dan tepat. Jadi kita harus merasakan bahawa kita yang berada di Malaysia ni harus merasa malu. Kerana kita persekitarannya Melayu, tetapi penguasaan tidak. Penguasaannya masih tidak. Jadi saya canangkan kepada para pelajar yang bukan Melayu, yang merasakan mereka belum dapat bertutur dengan baik, berkomunikasilah dengan pelajar-pelajar Melayu supaya penguasaan kita akan dapat ditambah baik. Ya. Jadi untuk makluman hadirin dan hadirat, pada 19 hingga 28 Oktober 2020, Jabatan Pengajian Melayu akan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka akan menganjurkan Forum Piala Menteri Besar Perak Peringkat Kebangsaan kali ke-10. Jadi program-program seperti ini sudah pastinya akan membolehkan para pelajar berketerampilan dalam berbahasa. Jadi saya dimaklumkan bahawa JPM juga akan menganjurkan pelbagai aktiviti kebahasaan sepanjang bulan ini. Semoga aktiviti seperti yang kita nyatakan tadi akan dapat memacukan pelajar yang berada di kampus untuk berbahasa dengan bahasa yang betul. Semoga program seperti ini memberi impak yang positif, terutama kepada pelajar-pelajar bukan Melayu, untuk menimba sebanyak mungkin kepetahan bertutur dalam bahasa kebangsaan. Jadi sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh jawatan kuasa, terutama Jabatan Pengajian Melayu yang telah berjaya menganjurkan program bahasa kebangsaan ini, dan juga program yang akan berakhir pada bulan November, iaitu anak muda pencinta bahasa Melayu peringkat antarabangsa. Ya, akhir kata dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pelancaran program Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat IPG Kampus Ipoh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.